وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufik dan izin daripadanya, kita dapat menyambung lagi pengajian dan juga bacaan daripada kitab Hasyiah Asy-Syarqawi 'alal Hudhudi. Menyambung pada kat mana kita berhenti pada kemarin ya, iaitu pada kata wa'lam anna qawlahu ma'a sihhati takhallufi. Situ ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata muhasyi rahimahullah, wa'lam, ketahuilah oleh kamu, anna qawlahu ma'a sihhati takhallufi la yughni an qawlihi وعدم تأثير لجواز القول بالتأثير مع صحة التخلف كما هو مذهب المعتزلة. Okay. Jadi apa yang muhasyi nak sebut ini berkaitan dengan dua ibarat ataupun dua qaid yang didatangkan pada akhir ta'rif bagi sifat bagi hukum adat. Ma'a sihhati takhalluf tu satu, yang kedua adami ta'thir. Ini dua ni. Jadi kata muhasyi kita Syekh Syarqawi rahimahullah taala, kedua-dua qaid yang disebut belakang tersebut yang diletakkan pada ta'rif itu sihhati takhalluf, sah menyalahi, dengan adamu ta'thir, tidak memberi kesan. Pada hukum adat itu dia kata wa'lam anna qawlahu ma'a sihhati takhallufi la yughni an qawlihi 'adami ta'thir. Qaid yang pertama, beserta sah takhalluf itu tidak memada yakni tidak cukup. Tidak mencukupi daripada perkataannya adami ta'thir, makna tak padang. Tidak hanya padang, makna tidak padan sekadar ma'asihati takhalluf tanpa disebut adami ta'thir. Sebab kedua-dua tu berbeza. Jadi perkataan tu la yughni, tidak memada daripada adami ta'thir. Sekadar menyebut qaid ma'asihati takhalluf tidak cukup lagi. Tidak memada dengan menyebut ma'asihati takhalluf daripada kena sebut juga adami ta'thir. Jadi bukan makna cukup satu saja. Dua-dua itu. Tidak memada salah satunya daripada yang satu lagi. Apa illah? Illah la yughni itu tidak memada. Li jawazi al-qawli bi-ta'thiri ma'a sihhati takhallufi. Kerana ada kebarangkalian pandangan yang menyatakan memberi kesan tapi ma'asihati takhalluf, tapi sah menyalahi. Jadi kedua-dua tu memberi makna yang berbeza dan kedua-dua itu ada tujuan dan penting belaka. Tak cukup salah satunya nak menunjukkan pada yang lain. Tak cukup. Kerana apa? Kerana ada pandangan yang menyatakan bahawa sebab itu memberi ta'thir, tapi boleh menyalahi. Ta'thir dia mu'athir. Dalam masa yang sama,
dia boleh menyalahi juga, boleh tidak berlaku. Jadi tidak lazim berlaziman antara kedua tu. Kama huwa madhabul Mu'tazilah, sebagaimana itulah pandangan mazhab Mu'tazilah fi muwalladat, bagi perkara muwalladat. Muwalladat ni perkara yang hasil dengan cara tawallud. Dengan cara tawallud. Ni istilah kita kena faham juga ni. Pertamanya perbincangan dengan ilmu kalam. Perbincangan ilmu kalam yang daqaiki ilmu kalam ni, ataupun masuk dalam perbincangan yang furuk dalam ilmu kalam ni, maka kita akan bincanglah bahawa perkara yang berlaku itu ada yang berlaku secara langsung, mubasyarah. Ada yang terhasil secara tawallud. Tawallud ni makna secara, kalau bahasa kita berantai. Secara tawallud asal bahasa makna lahir, beranak. Cara beranak. Dengan cara beranak makna cara berantai, berantaian. Tak. Jadi contoh yang kita nak senang buatnya makna kita ambil contoh bila kita tendang bola. Bola yang kita tendang, bila kita bergeraknya kali pertama itu ialah kerana dia disepak atau digerakkan oleh tujahan kaki kita. Ni dalam sains pun belajar. Benda maklum, benda biasa ni. Ni bukan benda falsafah yang tinggi-tinggi. Benda yang senang je. Tak, benda senang je. Tendang bola, benda falsafah apa. Nak tahu je macam mana bola itu bergerak. Maka bergerak kali pertama bola itu ialah dengan sebab tujahan kaki kita tendang dia. Tu pergerakan pertama. Okey, lepas tu bola tu akan terus bergerak kan? Dipanggil tenaga kinetik kan? Betul tak? Kalau salah orang yang baru ambil SPM ke belajar tu, tolonglah. Gerakan kinetik ke apa? Dia gerakan tu dipanggil tawallud tu. Terhasil. Dia bergerak kepada satu dan satu tu. Maka gerakan kedua tu dan seterusnya dipanggil terhasil dengan cara tawallud, beranak, iaitu berantai. Nampak dia akan berterusan. Padahal kaki kita dah angkat dah tu. Nampak tak? Jadi dia ada momentum kan, dia panggil kaki kita, dia ada momentum menggerakkan kepada gerakan seterusnya. Maka melihat kepada zahir yang berlaku itu, benda yang hasil lepas daripada itu dipanggil hasil dengan jalan tawallud. Benda itu dipanggil muwalladat. Perkara yang terhasil dengan cara tawallud. Okay? Jadi di sisi Mu'tazilah, dia memberi kesan. Nampak tak? Perkara yang hasil dengan tawallud itu, sebabnya itu memberi kesan. Namun, dia sah takhalluf. Boleh menyalahi dengan maksud, boleh saja tak bergerak lepas pada itu. Jadi, tidak lazim qaid ma'asihati takhalluf itu tidak melazim adami ta'thir. Kerana boleh ada pandangan yang mengatakan memberi kesan, tapi dia juga sah berlaku takhalluf, menyalahi. Boleh kama huwa madhabul mu'tazilati fi muwalladati. Contoh dia bagi kama fi harakatil isbi'. Kama fi harakatil isba'i. Isbi' ni boleh baca berapa tu? Hamzah ma'a tathlithil hamzati wa tathlithil ba'. Ma'a tathlithil hamzati wal ba'. Isbi', isba', isbu'. Asbi', asba', asbu'. Usbu', usba', usbi'. 9. Cuma ada satu lagi bacaan yang ke-10, usbu' dengan tambah waw. Dengan tambah waw. Jadi sebagaimana jari kita ada 10, maka bacaan pada isbi' pun ada 10 juga. Tengok ulama buat tak. Jadi dia boleh baca 10 wajah lah, 10 wajah. 10 wajah atas kalimah yang isbi' begitu, dan wajah yang 9 wajah atas kalimah yang begitu. Sebab apa? Sebab alif tu, hamzah itu boleh tathlith, boleh baca baris atas, baris depan, baris bawah. Ba pun boleh baca baris atas, baris depan, baris bawah. Jadi berapa wajah yang hasil? 9 wajah. Nampak? 9 wajah. Bukan 6, 9 Tambah satu lagi atas bacaan usbu' dengan tambah waw. Okey.
Jadi sebagaimana pada harakatil isba'i atau paling afsah sebagaimana kata Imam Nawawi, harakat isba' itu yang paling fasih lah. Tapi boleh baca isbi' pun baca. Seperti pada geraknya isba'i wa harakatil khatam, sebagaimana gerak jari dan juga gerak cincin. Gerak jari dan gerak cincin. Ini pun dulu ada asatidzah dia ceramah, dia kata orang yang kata gerak cincin bergerak tu dengan sebab gerak jari tu, orang itu kafir dengan ijma' ulama, kekal dalam neraka. Itu pun salah faham kat tu. Salah faham juga. Dia sebenarnya isu ni isu tawalluk ini. Ini pandangan Mu'tazilah. Dia salah faham apabila ulama kata orang yang mengatakan alam ini terjadi dengan ta'lil, orang itu ittifaq ulama pada kufur. Maka ulama buat contoh menjadi dengan ta'lil tu dengan contoh gerak jari dan juga gerak cincin. Itu sekadar contoh bagi nak menerangkan apa itu nazariyah ta'lil, apa itu maksud berjadi secara illah dan ma'lul tu. Bukan nak mengatakan orang mengata cicing tergerak dengan sendirinya dengan sebab gerak jari, tapi gerak jari itu Tuhan yang bagi kuasa, orang tu jadi kufur terus. Tak. Itu hanya i'tiqad yang salah. I'tiqad Mu'tazilah. I'tiqad tu salah dan fasik lah. Tapi kalau semagimana dia mengisbatkan bahawa kudrat yang Tuhan beri itu, maka yang ada pada seorang itu, maka dengan itu dia menggerakkan jari, maka cincin ikut tergerak, itu tidak bawa kufur lagi. Tapi akidah tu bukan akidah yang ahli sunnah, salah lah. Nampak? Sebab itu bab akidah ni kena hati-hati bila kita nak keluarkan apa-apa cakapan, ucapan kita nak kata kufur ke benda. Biar kita tarik nafas panjang sikit. Nampak tak? Tarik nafas panjang sikit. Okey. Sampingannya mungkin lepas ni kita akan bincang sampai bab dia, kita akan sebut sekali lagi ya. Okey. Jadi pada contoh ini gerak jari dan juga gerak cincin. Maka antara dua itu berlaku berlazim-laziman itu. Fa innal luzuma bainahuma adiyun. Berlaziman antara gerak jari dan gerak cincin itu ialah adi. Berlaziman pada adat. Indahum, di sisi Mu'tazilah. Dengan maksud memang cincin itu yang menggerakkannya ialah jari. Yang menggerakkan cincin ialah jari. Ini Mu'tazilah kata ni. Tetapi tergeraknya jari dengan sebab gerak cincin itu berlaku secara adi, hukum adat sahaja. Bila hukum adat, sah menyalahi. Sihhatu takhalluf. Ay yasihhu takhalluf. Boleh menyalahi. Tapi memberi kesan tak? Memberi kesan. Jadi tidak ada berlaziman antara ibarat ma'asihati takhalluf dengan adami ta'thir ni. Sebab itu dia kata kedua-dua itu memberi makna yang berasingan. Kedua-dua itu penting belaka. Nak mengeluarkan daripada i'tiqad ataupun akidah yang salah. Jadi ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahawa tangan kita bergerak, Allah yang menggerakkan tangan kita. Begitulah juga cincin yang bergerak itu, Allah juga yang menjadikan cincin itu bergerak. Allah juga yang menjadikan cincin itu bergerak. Yasihhu takhallufuhu, yang sah menyalahinya. Wa ma'a dhalika, walaupun dengan demikian, ya'taqiduna, mereka Mu'tazilah beriktikad anna harakatal isba'i, bahawa gerak jari itu mu'athiratun, memberi kesan fi harakatil khatami, pada geraknya cincin. Satu. Wa aidan, dan tambahan lagi, dan juga fala yalzamu min sihhati takhallufi nafyu, fa'il bagi yalzamu, nafyu tabi'ati. Dan juga tidak lazim daripada sah menyalahi itu menafi tabiat. Sah menyalahi itu tak lazim dengan kita menafikan tabiat memberi kesan, tabiat yang melakukan.
Faqad yasihu takhallufu. Kadang-kadang sah berlaku menyalahi apa yang dihukumkan tu, tapi ma'a wujudiha, berserta adanya tabiat. Tabiat yang memberi kesan, tabiat yang menjadikan, tapi sah menyalahi. Sebab itu tidak mesti perkataan adamu ta'thir itu melazim sihati takhalluf, ataupun tidak mesti sihatu takhalluf melazimi adamu ta'thir. Kerana kata kadang-kadang sah takhalluf, sah menyalahi berserta adanya tabiat, yakni tabiat itu memberi kesan. Kenapa sah takhalluf? Li faqdi, ni illah bagi sihati takhalluf. Li faqdi syarutin, kerana hilang satu syarat. Kerana berlaku sesuatu dengan tabiat itu disyaratkan dengan adanya tawafurus syurut wa intifa'ul mawani'. Mesti syarat-syaratnya ada dan ternafi segala mani' penghalang. Kalau tidak ada syarat, maka tak akan berlakulah sesuatu itu. Itu daripada hukum tabiat. Nampak tak? Maka boleh jadi menyalahi kerana li faqdi syartin aw wujudi mani'in, atau ada mani'. Okay, itu. Kemudian wa kadza la yughni qawluhu. Begitulah juga tidak terkaya perkataan musannif itu. Tidak padang, tidak memadai oleh perkataan musannif itu, wa adami ta'thir itu ila akhirih an qawlihi ma'asihati takhalluf. Ini kok sebaliknya pula. Adakah adami ta'thir itu memadai daripada ma'asihati takhalluf? Tak memada juga. Tak cukup. Dua-dua itu kena disebut, dan kedua-dua itu memberi makna yang berbeza. Kenapa? Lima marah, kerana barang yang telah lalu. Apa yang marah tu? Min bayaniyah. Min annahu urudda bidzalika, bahawa dirad dengan demikian itu alaman, atas orang yang ya'taqidu, orang yang beriktikad adama sihhati takhalluf, bahawa tidak sah menyalahi, ma'a adami ta'thir, berserta tidak memberi kesan. Tidak sah menyalahi makna takkan menyalahi, tetapi tidak memberi kesan. Mana? Menyalahi tu takkan sama sekali, tetapi dia tidak memberi kesan. Itu pun sebut dah dulu kan, i'tikad. Siapa yang mengiktikadkan bahawa talazum sebab dengan musabab itu talazum akal, dengan maksud tidak sah menyalahi. Adami sihhati takhalluf, tidak sah menyalahi. Tapi bagi dia kata tidak memberi kesan. Sebab itu tidak memberi kesan kepada musababnya. Hak tu yang dia kata i'tikad tersebut boleh membawa kepada kufur, kerana dia boleh bawa kepada boleh bawa kepada menafikan perkara-perkara mukjizat dan karamah. Okey. Selesai. Wa qawluhu, habis itu wa qawluhu ahaduhuma, dan katanya salah satu daripada keduanya, ai ahadul amraini, salah satu daripada dua perkara, al-murtabitaini, yang terikat, dua perkara yang berikat satu sama yang lain. Itu maksud ahaduma, ai ahadul amrain al-murtabitain. Fannaru, maka api, la tu'athiru, dia tidak memberi kesan, fil ihraq, pada membakar. Api tidaklah dia yang memberi kesan pada membakar. Bukan dia yang menyebabkan dan memberi terjadinya pembakaran itu. Wal aklu, begitulah juga al aklu, la yu'athiru fi shibai, makan itu, perbuatan makan itu tidak memberi kesan pada kenyang. Bukan makan itu yang yang menjadikan kenyang. Yang menjadikan kenyang. Mana kalau bukan makan yang menyebabkan kenyang, itu kalau ikutnya tak berapa tepatlah pemilihan perkataan tu. Sebab memang makan itu sebab. Sebab itu nak kata dan makan itu bukan yang menjadikan kenyang. La yu'athiru, yang memberi kesan pada kenyang. Tapi kadang-kadang pun kita salah sebut juga sebab. Tapi kalau moleknya, sebab memang dia sebab. Cuma dia tidak memberi kesan dengan maksud dia bukan mencipta dan menjadikan kekenyangan.
Wa hakadha, dan begitulah juga yang lain. Okey. Wa qawluhu, dan kata syarih lagi, albattata. Albattata. Ai, maksud albattata tu apa? Ini. Wa adami ta'thiri ma'a sihhati takhallufi wa adami ta'thiri ahadihima fil akhar albattata. Albattata ai qata'an, maksudnya qata'an. Ambil daripada kalimah mana? Minal batti, daripada albat. Albat maksud apa? Al-qat'u, putus. Ni antara faedah, fawaid kita baca hawashi ni, kita boleh dhabit kalimah-kalimah yang mungkin kita jarang dengar lah. Tapi albatata ni biasa dengar, kalau orang biasa jumpa dalam kitab dah biasa dah ni. Nampak? Cuma mungkin ada perkataan-perkataan yang kita belum dengar ataupun kita baru dengar. Dia ajar kita dhabit. Biasakan dengan betul. Nampak tak? Ni kadang-kadang benda hak mudah pun kita baca salah, jadi orang pun pelik lah. Bunyi cakap macam hebat. Tak? Bunyi cakap hebat. Tetapi bila bacaan yang mudah pun silap, jadi pelik lah bagi dakwaan itu menyalahi ma huwal waqi'. Sebab itu penting kita dhabit pada kalimah ni dan kita biasakan dengan betul. Okey. Apa maksud albat? Iaitu huwal qat'u. Yuqalu, dikata dalam bahasa, battasyai'u. Ini contoh penggunaan lah. Bila kita kata batta asyai'u, putus oleh sesuatu. Yabittuhu. Yabit apa nama ni? Yabittuhu. Batta yabittu atau yabuttu. Ba boleh baca bidhammil muwahhadah. Ba boleh baca bagi depan, batta yabuttu, ataupun bagi kasrah, batta yabittu. Batta yabittu atau batta yabuttu. Bidhammil muwahhadah, dengan baris depan, ba yang satu titik, wa kasriha, ataupun bagi bawah. Boleh dua wajah lah. Dia tu lazim dan mutaaddi batta ni. Idza qata'ahu, apabila seorang itu memutuskannya. Al-battata, sesal itu daripada asal kalimah al-battata. I'rab dia, wa huwa mansubun ala annahu maf'ulun mutlaqun. Dia tu al-battata tu dia mansub jadi maf'ul mutlaq. Jadi maf'ul mutlaq. Bukan zaraf. Dia bukan tamyiz dan bukan hal. Dia maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq, mana amil dia? Takdir. Dia kena takdir lah. Ai aqta'u bidzalika qata'an. Aku memutuskan dengan demikian itu akan putus. Makna aku putus sungguh. Sungguh ti. Makna secara langsung lah. Aku memutuskan. Aku sesungguhnya memutuskan sungguh-sungguh. Makna langsung. Tak? Tidak akan memberi kesan langsung. Makna aku putus tu. Langsung tu makna tak ada dah. Tak boleh, no kompromi dah. Okay. Jadi takdirnya gitu, sebab al-batta makna al-qat'u kan. Jadi seakan-akan takdirnya aku aqta'u bidzalika qat'an. Jadi dia jadi maf'ul mutlaq bagi fi'il mahzuf. Fa'al, alif lam pada al-battata tu, fihi zaidatun. Alif lam pada al-battata tu, itu alif lam zaidah. Okey. Bila begitu, alif lam tu zaidah, al tu zaidah, wa hamzatuhu lil qat'i, hamzah, tapi hamzah tu hamzah qata'. Al-batta tu hamzah qata', bukan hamzah wasal macam alif lam makrifah biasa, bukan. Wala yusta'malu, dan tidak digunakan kalimah al-battah tu illa bil alif wal lam, kecuali kena ada alif lam, ma'a qat'il hamzati, dan kena dibacakan hamzah itu hamzah qata'. Al-battata, alif tu mesti hamzah qata'. Kama qalahu Sibawahi, sebagaimana berkata oleh Imam Sibawahi. Sibawahi kata pada penggunaan kena sebut al-battata. Wa ajaz al-farra, dan mengharuskan oleh al-farra. Ni ulama lughah ni. Al-farra tankirahu.
wa ajazal farra'u tankirahu. Dia mengharuskan wajah boleh nakirah. Makna tak ada alif lam. Battatan. Tapi itu bukan pandangan yang dipilih lah. Bukan pandangan yang masyhur lah. Yang masyhur macam si Bawi sebut lah. Wahukiya dan dihikayatkan. Wahukiya dan dihikayatkan annahuma bahawa kedua-duanya tadi mana baca dengan kalau haka pun boleh. Kalau haka tu makna haka al-farra. Ini kena tengok pada sumber lah siapa yang cakap tu. Wa haka ay al-farra'u annahuma lughatan. Bahawa kedua-duanya iaitu al-battata dengan alif lam dan hamzah qata' ataupun battatan dengan nakirah, dua lughah yang ada dalam bahasa Arab. Ala kulli hal yang biasa diguna ialah al-battata. Wa ajaza ba'dhum dan telah mengharuskan sebahagian para ulama bahasa kauna hamzatihi lil wasli. Hamzah pada al-battata hamzah wasal. Sebahagiannya kata boleh dijadikan hamzah tu hamzah wasal. Jadi bila hamzah wasal dia kena, kalau sebelumnya sambung je lah. Dia mula tu dengan tetap dengan baris atas juga hamzah wasal al-battata, cuma bukan hamzah qata. Habis. Qauluhu wal hukmul aqli. Okey, kita masuk pada kalam syarih rahimahullah. Kata Syekh Al-Hudhudi, wal hukmul aqliyu huwa ithbatu amrin aw nafyuhu min ghairi tawakkufin ala takarrurin wala wad'i wadi'in. Hukum akal itu bermula, hukum akal itu ialah mengisbatkan satu perkara, yakni satu perkara pada satu perkara yang lain, ataupun menafikan, yakni menafikan satu perkara daripada perkara yang lain, min ghairi tawakkufin, tanpa perlu kepada tawakuf, terhenti di atas berulang-ulang, ataupun perletakkan wadi', perletakkan orang yang meletakkan hukum, tanpa perlu kepada proses berulang-ulang ataupun ada pihak yang meletakkan hukum tersebut. Jadi dia semata-mata mujarrad idrakul aqli, semata-mata kefahaman dan hasil daripada akal. Itu hukum akal. Okay. Ma'a qat'il hamzati kama mana qauluhu wal hukmul aqli, dan hukum akal. Innama udhifa hadzal hukma, hanya senya hadzal hukmu la udhifa. Innama udhifa hadzal hukmu, hanya senya disandarkan hukum ini. Hukum mana? Hukum akal ni disandarkan lil aqli, kepada akal. Innama udhifa hadzal hukmu lil aqli wa in kanatil ahkamu kulluha la tudraku illa bihi. Walaupun wa in kana, walaupun sesungguhnya hukum sekaliannya tidak mampu dipaham kecuali dengan akal. Kenapa hukum akal kita panggil hukum akal? Dah hukum syarak dan hukum adat, tidakkah nak faham hukum syarak, nak faham hukum adat guna akal juga? Hukum syarak tu nak faham hukum syarak guna akal juga. Nak faham hukum adat guna akal juga. Tapi hak hukum akal ni saja kita panggil hukum akal, hak lain kenapa tak panggil hukum akal? Itu ilah, itu iskal dia. Wa in kana wa in innama udhifa hadzal hukmu lil aqli wa in kanatil ahkamu kulluha la tutraku illa bihi li anna. Ni jawab dia. Li anna mujarradal aqli, kerana semata-mata akal, biduni fikratin, tanpa difikir, fikrah fikirnya, au ma'aha, ataupun beserta kena fikir, hukum akal semata-mata dengan fikrah. Fikrah ni makna nazar lah. Kita perhatikan, kita teliti, ataupun kena teliti. Sama ada tanpa perlu diteliti panjang ataupun dengan memerlukan pada penelitian, semata-mata akal itu kafin, memada, fi idraki hadzal hukmi, pada memahamkan hukum ini. Kafin jadi apa tu? Kafin jadi khabar anna, li anna mujarrad al aqli kafin
fi idraki hadzal hukmi qalahu al-musannif, berkatakan dia oleh musannif Imam Sanusi rahimahullah dalam kitab dia. Okey. Qauluhu itsbatu amrin, mengisbatkan satu perkara. Ai itsbatu amrin ai li amrin, mengisbatkan satu perkara kepada perkara yang lain lah. Dia isbat ni antara dua perkara, takkan satu perkara saja. Kaqaulika, contoh perkataan kau macam mana? Zaidun qaimun. Zaid ialah yang berdiri. Au nafyuhu, atau menafikan perkara. Ai nafyu amrin an amrin. Menafikan satu perkara daripada perkara yang lain. Kaqaulika, seperti perkataan kau, Zaidun laisa biqaimin. Zaid bukanlah ia yang berdiri. Okey, jadi itu nafi. Qauluhu min ghairi tawaqqufin ala takarurin, tanpa berhajat di atas berulang-ulang. Maka hukum akal ni tak perlu kepada pengulangan, dia faham sendiri, sekali pun dah maklum dah. Apa? Maka bila kata gitu, kharaja al-adiyyu, keluarlah hukum adat. Wa qauluhu la wad'i wadi'in, dan tanpa berhajat kepada perletakan orang yang meletakkan hukum, tanpa ada pihak yang meletakkan hukum. Kharaja, keluarlah dengan perkataannya itu, asy-syar'iyyu, hukum syarak. Fa innal hukma syar'iyya, kerana hukum syarak mutawaqqifun, terhenti ala ja'lil ja'ili, terhenti atas dijadikan oleh orang yang menjadikan hukum syarak, iaitu Allah Ta'ala. Wa huwa Allah Ta'ala, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah yang menjadikan hukum gitu kan. Wa fi kaunil hukmi syar'i mawdu'an. Okey, habis. Kemudian kata muhasyi kita, wa fi kaunil hukmi syar'i mawdu'an au maj'ulan nazarun. Dan pada keadaan hukum syarak itu menjadi maudhu', benda yang diletakkan, sesuatu yang diletakkan, au maj'ulan, atau sesuatu yang dijadikan. Kan dikatakan hukum syarak itu dia itu terhenti atas wad'i wadi'in kan, di atas perletakan orang yang meletakkan hukum, ataupun ja'li ja'ilin, dia terhenti atas dijadikan oleh yang menjadikan. Jadi kita kata hukum syarak itu maudhu'an, diletak, benda yang diletak, ataupun maj'ulan, dijadikan. Fi kauni itu nazar, pada perkataan itu tu nazar, perlu diteliti. Maknanya ada kritikan lah ni. Ada komentar. Kenapa? Li'annahu, kerana sesungguhnya sya'an. In fussira, jika kita tafsirkan hukum syarak, bita'liqi tanjizi, dengan ta'luk tanjizi. Kalau kita kata hukum syarak itu ialah ta'luk tanjizi hadis. Bila itlaq tanjizi ni murad pada tanjizi hadis murad pada tanjizi hadis. Maka macam tadi dalam grup kita bincang tentang isu lah, ada sahabat membangkitkan sekarang ni masih timbul balik perbalahan antara tarik pada dan juga orang tidak sokong ni lah. Jadi sebenarnya isu tu tak boleh diharmonikan pun, dan tak perlu kita salahkan tarik pada tarik pada itu tidaklah sebagaimana dakwaan salah ataupun menyimpang daripada ahli sunnah jemaah, sebagaimana dakwaan orang yang tak setuju. Tapi isunya nak sampai kepada perbahasan tu, murak itu kena faham dulu murak kalam masing-masing. Murak kalam tarik masyhur yang kita belajar ni, pembahagian sifat kalam pada dua, lafzi dan nafsi, dan juga yang tarik pada situ nak faham dah. Nak faham situ kena faham pula pada masalah ta'alluq. Jadi kalau pemahaman pada benda-benda asas awaliyat gitu itu. Awaliyat makna bukan awaliyat dalam ilmu makulat itu atau ilmu mantik itu. Awal ilmu mantik itu kembali pada benda-benda yang perlu tanpa nazar, tapi awaliyat dalam masa perbahasan ini. Makna asas-asas kita nak bahas tu kena kemah dulu lah. Tapi kalau benda asas, benda tu pun kita tak faham betul-betul, tu kita nak bahas pula, nak kritik orang, makna buang masa. Apa dah? Buang masa. Kita menghabiskan masa pada perkara yang
Kita rasa kita tahu tapi kita sebenarnya tak tahu. Jadi baiklah kita tak payah masuk pada polemik perbincangan itu. Ambil jalan samak, kita mengajilah betul-betul mana-mana tarik yang kita belajar sekarang, fahami betul-betul dulu. Barulah lepas tu kita nak bincang. Nampak tak? Jadi kalau dari pandangan anda tak suka menulis dan tak suka buat apa ni? Penulisan berkaitan ni lah. Jadi kita pula jenis payah nak menulis tak. Doalah supaya anda senang nak menulis ni. Tapi maknanya nak menyentuh ini dalam menjadikan satu isu, banyak benda lagi yang sebenarnya lebih penting daripada kita kita ambil perkara-perkara yang sangat furuk sebegini. Apatah lagi masing-masing berkerah juga. Nampak tak? Takkan selesailah pada semuanya ahli sunnah syairah belaka. Semua ahli sunnah syairah belaka. Cuma masalahnya orang yang nak bahas tu pada istilah dan juga penggunaan tu faham tak apa yang murad daripada muallif bagi setiap aliran tersebut. Baiklah kita baca kitab kita lah, mudah. Nampak tak? Okey. Itu pun ta'liq dah sikit tu, cerita kat sikit. Tapi lebih-lebih tak boleh lah, kena mari jumpa secara personal lah. Okey. Kemudian dia kata, ni kalau ikutnya berkait kat ni. Sebab apa hukum syarak? Hukum syarak berkait dengan sifat kalam Tuhan tu. Sebab khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafi kan. Maka jika ditafsirkan bi ta'liqi tanjizi, dengan ta'alluq tanjizi. Bila itlaq tanjizi maksud tanjizi hadis. Tanjizi hadis. Wa huwa an yakuna syakhsu, bahawa adalah asyakhsu, seseorang itu, idza wujida, jika ada ia, ma'a syurutin, berserta dengan syarat-syarat. Ma'a syuruti taklif, berserta dengan syarat-syarat taklif ada. Bila ada seseorang yang lengkap dengan syarat taklif, matluban, dia itu dituntut bil fi'li, dengan perbuatan, kama huwa urfu al-fuqaha, kama huwa urful fuqaha, sebagaimana dia uruf para fuqaha. Uruf di sini makna ta'rif yang masyhur dalam di sisi ahli fuqaha lah. Ada sebagaimana ta'rif yang masyhur di sisi fuqaha, iaitu khitabullah al-muta'alliq bi af'al mukallafin, itulah. Maka sebagaimana dia itu yang ma'ruf pada uruf al-fuqaha, maka fahuwa hadithun, maka dia itu baharu. Maka dia itu baharu. Kalau kita katakan dia itu apa dia? Ditafsirkan hukum syarak itu dengan ta'alluq tanjizi. Maka baharulah. Nampak tak? Okay. Wa kadza, dan demikian juga. Demikian juga in fussira, jika ditafsirkan bi annahu khitabullah, bahawa hukum syarak itu khitabullah al-muta'alliqu, yang berkait bi af'alil mukallafin, dengan perbuatan para mukallaf, maka fahuwa hadithun, begitu juga hadis juga, baharu juga, bi'tibari hayatil al-mujtami'ati, kerana kita i'tibar, kita ambil kira hay'ah mujtami'ah, rupa yang terhimpun. Hay'ah, keadaan dan rupa yang terhimpun. Apa dia? Bila kata khitab Allah yang berkait dengan perbuatan mukallaf, banyak benda berhimpun tu. Yang terhimpun tu min khitab, terhimpun daripada khitab. Wa ta'alluq tanjizi, dan juga ta'alluq tanjizi. Ta'alluq tanjizi, khitab dan juga ta'alluq tanjizi, maka berhimpun dua. Jadi dari segi penafsiran itu berhimpun antara yang qadim dan juga yang baharu. Bila begitu, kita panggil benda itu pun baharu juga. Kama marra, sebagaimana telah terdahulu. Lakinna, namun itlaqal hadithi, mengitlaqkan lafaz hadis baharu, ala kullin, di atas setiap minal ma'nayaini, daripada dua makna itu. Kita kata dengan makna yang pertama, dengan makna ta'alluq tanjizi pun dia itu hadis, dengan kita tafsirkan hukum syarak itu dengan khitabullah al-muta'alliq bi af'al mukallafin pun hadis, menyatakan kedua-dua itu hadis itu di atas kedua-dua makna bil ma'nal majazi, iaitulah berlaku dengan makna majazi bagi makna hadis.
Al-hadis dengan makna majaz. Bukan makna hakikat dia. Apa makna majazi bagi al-hadis? Wa huwal mutajaddidu ba'da adamin, iaitu yang tajaddud, yang saling baharu, selepas daripada tak ada. Saling baru faham tak? Tajaddud makna berubah, sentiasa berubah-ubah lah. Yang berubah-ubah selepas daripada tak ada. Itu makna majazi. Lal hakiki, bukan makna al-hadis al-hakiki. Kalau baharu pada hakikat bahasa ialah huwal mawjudu ba'da adamin, iaitu yang ada selepas daripada tak ada. Benda yang ada selepas daripada tak ada itu dipanggil al-hadis. Itu takrif pada hakikat. Al-mawjud ba'da adam. Itu makna bagi al-hadis hakikatan lughawiyatan, pada hakikat lughawiyah. Pada makna majazi, benda yang selalu berubah-ubah, berubah-ubah tu kita panggil hadis juga. Tanpa melihat kepada sebelumnya lah. Nampak tak? Jadi dipanggil juga sebagai hadis. Jadi mengitlaqkan lafaz hadis di atas kedua-dua penafsiran hukum syarak tadi itu dengan makna majazi, iaitu al-mutajaddid ba'da adamin. Lal haqiqi ay la bi ma'na al haqiqi wa huwa al mawjudu ba'da adamin. Kenapa? Fa innal haditha, kerana lafaz al hadis itu yutlaqu, diitlaqkan, digunakan haqiqatan, pada hakikat, alal mawjudi ba'da adam, bagi benda yang ada lepas tak ada. Ulang balik ni. Diulang balik. Wa majazan ay wa yutlaqu majazan, dan diitlaqkan, digunakan lafaz hadis pada makna majazi, alal mutajaddidi ba'da adamin, atas benda yang berubah-ubah, yang baharu tu makna yang sentiasa berubah-ubah lah selepas daripada tidak ada. Wala syakka, dan tidak syak lagi, anna ta'alluqat tanjiziyah, bahawa ta'alluq tanjizi itu hadithun bimakna thani, dia itu hadis dengan makna yang kedua. Dia berubah-ubah. Apa tak? Jadi hukum syarak ada keluar hukum syarak itu. Lal awal, bukan dengan makna yang pertama. Kenapa? Bukan dengan makna yang pertama. Lianna la syakka anna ta'alluqa tanjiziyyal hadithun bil makna tsani. Lal awwali, bukan dengan makna yang pertama. Kenapa? Kerana li'annahu amrun i'tibariyun. Kerana dia amrun i'tibari. Melihat kepada hay'ah. Apa nama ni? Melihat kepada ta'alluq tu. Melihat dia ta'alluq tanjizi atas tafsiran yang pertama. Ni. Ni kena nak baca ni kena jangan kita lupalah perbahasan kat mana ni. Ni infusira bita'liqi tanjizi kan. Jika ditafsirkan hukum syarak tu ta'alluq tanjizi, maka ta'alluq tanjizi tu amrun i'tibari, benda yang kita hanya faham, dia tidak ada pada fil kharij, hanya faham pada akal saja. Yang hanya faham pada akal. Li'annahu amrun i'tibariyun. Dia itu amrun i'tibari, perkara yang hanya kita i'tibar fi zihni, faham pada akal. Contoh kal ubuwah, seperti ubuwah, kebapaan, wal bunuwah, dan keanakan. Ubuwah dan juga bunuwah, kebapaan dan keanakan. Adakah ada ubuwah tersebut fil kharij? Dengan sekira-kira kita dapat faham dan dapat lihat serta dapat ada dia pada wujud yang khariji ni? Jawapan tak ada. Yang ada apa? Yang ada katakanlah kita dengan bapak kita. Jadi hubungan bapak kita dengan kita tu panggil hubungan ubuwah, kebapaan. Jadi hubungan tersebut, nisbah tersebut itu benda yang amrun i'tibari saja. Nisbah ayah kepada anak itu nisbah ubuwah. Nisbah anak kepada ayah itu nisbah bunuwah, keanakan. Kita nisbah kepada ayah kita ni hubungan kita bunuwah, keanakan. Nampak?
Ada tak di luar sehingga kita dapat faham asing dan ada pada kharij ni? Benda yang namanya, ini bunuah ni. Nampak? Tak? Lahir anak, kita pun kena cari kedai bunuah. Bunuah dan ubuah. Tok pasang kat kita, pasang kat anak. Tak jadi tu. Dia maklum benda yang i'tibar zihni. Itu dia panggil amrun i'tibari. Amrun i'tibari. Ini berkaitan dengan pembahagian al-asya' ini kepada al-wujud, al-adam, amrun i'tibari hal. Kita dah sebut sikit kan, dan rasanya nanti akan sebut baliklah pada perbincangan tentang sifat wujud. Okey. Maka dia tu amrun i'tibari. Bila amrun i'tibari, tak boleh kita kata dia tu hadis dengan makna hakiki. Kerana makna hakiki bagi hadis itu ialah al-mawjud. Jadi ta'alluq ni bukan benda mawjud. Nampak tak? Bukan benda mawjud. Maka tak boleh dengan makna al-hadis dengan makna yang hakiki. Wa kadzal hay'atul al-ijtima'iyyatu, begitulah juga keadaan berhimpun tu, hay'ah, kelakuan berhimpun tu. Antara khitab dan juga ta'alluq tanjizi itu mutajaddidatun. Dia itu baharu, mutajaddidatun. Mutajaddidatun. Ba'da adamin, dia benda yang mutajaddid. Baharu, berubah-ubah. Lepas daripada tidak ada. La mawjudun ba'da adamin. Dia bukan yang wujud selepas daripada tak ada. Nampak tak? Khitab dengan ta'alluq tanjizi tu. Dia berubah-ubah kan? Dia bukan makna benda ada sungguh lepas daripada tak ada. Jadi dia sesuai dengan makna majaz bagi al-hadis. Wa idza kana al-hukmu bimakna yaihi hadithan, dan jika apabila adalah hukum dengan kedua-dua maknanya itu baharu, bil maknal mazkuri, dengan makna yang tersebut, yakni dengan makna majazi bagi al-hadis, maka fala yata'allaku bihil wad'u wal ja'lu, maka tidak berkaitlah dengannya oleh wad', perletakan, dan kepenjadian, penciptaan. Kan wad'u ni kan meletak. Wad'i. Tak, biduni wad'i wadi'in wala ja'li ja'ilin. Tanpa diletakkan oleh yang meletakkan. Maka kita katakan keluar dengan perkataan itu hukum syarak. Kerana hukum syarak ni berlaku dengan wad'i wadi'in wa ja'li ja'ilin. Berlaku dengan perletakan orang yang meletak dan dijadikan oleh orang yang menjadikan. Dah, hukum syarak itu maudhu' dengan maj'ul lah. Nampak tak? Kat mana dia kembali ni? Balik pada ni. Maudhu' dengan maj'ul lah. Tu kata wa fi kaunil hukmi syai'in maudhu'an maj'ul nazar. Sebab isu tadi lah. Bolehkah kita kata dia itu maudhu' dan juga maj'ul? Padahal dia bukan benda yang ada. Kerana benda yang maudhu' dan maj'ul ni benda yang diadakan dan diletakkan mana adalah benda itu pada hakikat dan pada fil kharij. Padahal kita kata dia bukan di amrun i'tibari. Maka dia kata fala yata'allaku bihil wad'u wal ja'lu li'annahu innama yata'allaku bil umuril mawjudah, kerana sesungguhnya li'annal wad'a wal ja'al madhkur lah. Al wad'u wal ja'lu tu hanya berkait dengan perkara yang mawjudah, perkara-perkara yang ada sungguh fil kharij. Mawjudah ni mawjudah fil kharij. Wa huwa hukum syarak itu dengan makna dia ta'alluq ataupun hay'ah ijtimaiyah tu, wa huwa amrun i'tibari. Walau hukum syarak tu dengan tafsiran tadi dia tu hukum amrun i'tibari. Kama marra, sebagaimana telah lalu. Jadi tak boleh nak panggil maudhu', tak boleh nak panggil maj'ul sebab dia tak berlaku, tidak diletak dan tidak dicipta. Dia hanya amrun i'tibariyun. Kama marra. Boleh faham tak ni? Boleh faham tak? Agak boleh faham? Komen, kalau siapa nak komen. Bercakap seorang je ni. Sedap secara bersemuka juga mengaji ni. Okey, fala tata'allaku bihil qudratu. Bila dia amrun i'tibari, maka tidak bertakluk dengannya oleh kudrat. Bila tak bertakluk
dengan kudrat. Sebab kudrat kan membuat benda daripada tak ada pada ada kan. Dah ni bukan benda yang ada, maka tak bertakluk dengan oleh kudrat. Bila begitu fakaifa yakhruju, maka macam mana dia terkeluar? Dia masuk daripada benda yang dikeluar daripada takrif itu, muhtarazat takrif tu. Bagaimana terkeluarnya benda itu? Biqaulihi wala wad'a wad'i wadi'in, tanpa diletakkan oleh yang meletakkan. Itu semua sepanjang-panjang tadi tu yang kita bahas tu, itu iskal dan irad yang dibawa datang terhadap kata syarih ma'a sihhati takhallufi wa apa nama ni, wa adami ta'thira. Bukan hukum syarak. Biduni wadi'in mana ni? Min ghairi tawaqqufin ala takarurin wala wad'i wadi'in, tanpa berhajat kepada perletakan oleh yang meletakkan hukum. Maka takkan terkeluarlah hukum syarak dengan qaid tersebut. Itu iskal sepanjang-panjang itu. Apa jawabnya? Illa, kecualilah, illa an yurada, bahawa dikehendaki daripada dikehendaki daripada al-wad'i tu, wal ja'li tu. Kecualilah kita maksudkan perkataan wadha' dengan ja'li itu lazimuhu. Lazim bagi wadha' dan ja'lun. Lazim daripada peletakan dan menjadi tu. Lazim dia. Apa dia? Lazim daripada diletak dan dijadi itu huwal hudutsu, iaitu baru. Baru makna itu jawapannya. Dia bukan dengan makna asal wadha' dan ja'lu. Bukan makna hakikat, tapi makna lazim dia. Faka'annahu qala, seakan-akan syarih berkata, wala hudutsin. Seakan-akan dia kata gitulah. Mana? Dia kata pada ni. Min ghairi tawaqqufin ala takarurin wala hudutsin. Gitu. Seakan kata gitulah. Sebab maksud wadi'in tu tanpa baharu ia. Okey. Maka bila begitu fa kharaja al-hukmu syar'iyyu, maka keluarlah hukum syar'i. Kenapa? Fa innahu hadithun, maka hukum syar'i itu baharu bil ma'nal majazi as-sabiq, dengan makna majazi as-sabiq, iaitu al-mutajaddid ba'da adam. Ala annahu qad yuqal. Lagi pula bahawa sesungguhnya boleh dikatakan. Boleh dikatakan juga la hajata fi ikhrajihi ila ma dzukira. Tak perlu pun kita nak mengeluarkan hukum syarak kepada apa yang disebut itu. Nampak tak? Tak payah pun kita nak keluarkan hukum syarak dengan qaid wad'i wadi'in tu. Tak perlu pun. Tak ada hajat pun nak mengeluarkannya daripada apa yang disebut. Kenapa? Li'annahu kharijun min qawlihi itsbatu amrin au nafyuhu. Kerana hukum syarak tu dah terkeluar li'annahu. Kerana hukum li'annahu hukman syar'iyyah. Kerana hukum syarak tu dah memang terkeluar awal dah daripada kata musannif itsbatu amrin au nafyuhu tu. Situ lagi dah terkeluar dah hukum syarak. Hukum syarak dah termasuk dah dalam takrif itu. Tak masuk dah. Daripada perkataan isbatu amri, mengisbatkan sesuatu atau menafikan sesuatu. Kenapa? Li'annahu laisa itsbatan wala nafyan. Kerana sesungguhnya hukum syarak tu bukan mengisbatkan dan menafikan. Faham tak? Hukum syarak tu bukan pengisbatan dan penafian. Kenapa? Kerana siapa yang nak isbat, yang nafi ni? Hukum syarak tu makna kita terima apa yang telah dihukum oleh syarak. Bukan kita nak mengisbatkan atau menafikan. Jadi tidak berlakulah mengisbatkan dan menafikan pada hukum syarak. Maka hukum syarak dah terkeluar awal dah pada kata musannif mula-mula tu. Jinsun fi ta'rif tu. Jinsun fi ta'rif mula-mula tu dah keluar dah tu. Huwa itsbatu amrin kan. Dah keluar dah hukum syarak situ. Tak termasuk dah dalam ta'rif. Okay. Fa qawluhu al-hukmul aqliyun. Sikit lagi tak? Sikit lagi lah. Kita baca tepi sikit sebab ada sebaris lagi. Fa qawluhu al-hukmul aqliyyu, maka katanya hukum akal itu akhraja bihi, perkataannya itu mengeluarkan dengannya
akhraja bihi mengeluarkan musannif dengannya, dengan perkataannya itu al-adiyah, hukum adat, akan hukum adat, wa syar'iyyah, dan hukum syarak. Ha, musannif kata hukum akal tu, maka tak termasuklah hukum adat, tak termasuklah hukum syarak. Okey. Kata Muhasyir rahimahullah, qauluhu akhraja bihi, telah mengeluarkan dengannya. Fil ibarati musamahah. Ha, pada ibarat itu ada musamahah. Musamahah ni makna bermudah-mudah. Ibarat itu kira ambil mudah lah. Ambil mudah. Ambil mudah dengan maksud apa? Makna kalau ikut betulnya tak tepat, tapi kira mudah lah. Balash, Arab kata balash, tak apalah, ma'alish, ma'alish. Balash. Kita tutup mata je lah. Sebab apa? Idhil ikhraju, kerana mengeluarkan, bis sifati faqat. Mengeluarkan tu dengan sifat je. Wahiyal al-aqliyu, iaitu al-aqli. Faham tak ni? Sifat mana tu? Nampak? Tanya pun macam tanya dalam online ni tak jawab lah tu. Oh, payah nak jawab tanya. Kalau tanya secara bersemuka pun nak jawab payah dah. Kalau online ni lagilah. Sebab kita tak boleh nak suruh, tak boleh nak tunjuk siapa-siapa. Jadi kita tanya, kita jawab sendirilah, mudah. Nampak tak? Nak tunggu orang jawab payah. Jadi maksud pada ibarat tu musamahah, kenapa? Kerana ikhraj itu berlaku dengan sifat, bukan dengan berlaku ikhraj itu dengan sifat sahaja. Mana sifat? Iaitu al-aqli. La bi majmu'is sifati wal mausuf, bukan dengan himpunan sifat dan mausuf. Nampak tak ni? Siapa kata nampak, say I. Live apa ni, jual produk gitu kan. Siapa kata nak, sebut nak. Nampak tak mana sifat mana maksud tu? Nak merujuk pada kalam dalam matan ini. Dia kata al-hukmu al-aqli, hukum akal. Maka terkeluar dengan perkataannya hukum akal oleh mengeluarkan hukum adat dan hukum syarak. Jadi ikhraj tu sebenarnya nak mengeluarkan tu dengan apa? Dia kata mengeluar tu dengan sifat je. Ni sifat ni. Ni mausuf. Tak. Jadi hukum tak perlu keluarkan hukum. Kita nak kata hukum akal, hukum adat, hukum syarak. Benda yang terbeza. Yang bezanya sifat hak belakang je. Al-aqli, al-adi, al-syar'i. Hukum tak payah keluar dah. Hukum sama je. Jadi sepatutnya dia kata, ibarat tu kita kira musamahah lah. Musamahah makna ambil mudah, ambil. Kita tak payah kritik lah, makna kira mudah lah. Sebab apa? Ikhraj sebenar dengan sifat akli je. Kenapa dia kata keluar dengan tu, akhraja tu, masuk sekali hukum al-aqli. Padahal yang mengeluarkan tu ialah sifat al-aqli itu. Ikhraj bis sifah faqat, iaitu al-aqli. La bi majmu'is sifati wal mausuf, bukan sifat dan mausuf secara sekaligus, iaitu al-hukmul aqli tu. Sebab hukum tetap kekal pada masalah hukum syarak, masalah hukum adat, hukum masih kekal. Jadi yang bezanya pada sifat sahaja. Okey, boleh qauluhu wa ma'nan hisarihi. Di situlah wallahu taala a'la wa a'lam. Sekadar tu saja untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.